Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa peranan kita? Apa peranan kita bila kita lihat video tadi? Apa peranan kita bila kita dapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita seorang wanita nak jaga diri dia zaman sekarang payah nak jaga diri ni? Bagaimana seorang wanita nak jaga diri dia, nak jaga agama dia? Apa peranan dia dalam menjaga agama, menjaga diri? Sebab kadang-kadang ramai suasana sekarang, suasana yang saya tak katakan suasana yang terlalu teruk, tapi bahaya. Bahaya suasana sebab manusia walaupun kita katakan semua manusia lahir dalam keadaan fitrah, mak ayah yang bentuk sama ada jadi Nasrani ke, jadi Yahudi ke, jadi Majusi ke, jadi Islam, fitrah itu. Kalau mak ayah dah baik, tapi suasana, sebab itu pada ulama sebut al-insan ibnul bi'ah, manusia adalah anak kepada suasana. Dia tak ada dengar kata ceramah, nak ceramah juga. Manusia adalah anak kepada suasana. Kita ini anak kepada suasana. Suasana membentuk kita. Bagaimana kita nak tahan cabaran? Jangan kita terikut dengan suasana. Suasana cukup sekarang cukup mencabar. Kalau kita keluar ke mana Batu Pahat, saya pergi Batu Pahat Mall tadi, petang tadi kan? Batu Pahat Mall. Saya kasih, saya kenal sekali pakai kasih baru. Saya pergi Batu Pahat Mall. Dia tengok, ya Allah, saya perhati wanita-wanita. Bukan sekondeng, tengok kan? Tengok suasana sekarang. Saya nak cari seorang yang berpakaian sempurna, tutup aurat, payah sangat. Suasana orang Cina, kawan-kawan kita orang Cina, semua nak pakai apa nama, bapak-bapak semua kan. Bagi Islam tak semua legging. Wah, apa benda macam nyamuk pakai tudung. Pakai tudung, untuk punya nyamuk pakai tudung. Ini banyak pula kan misalnya baju Batu Pahat Mall. Subhanallah. Suasana tu tak membentuk kita. Kita hari-hari tengok suasana. Bagaimana kita nak tahan cabaran supaya kita tak ikut dengan suasana itu. Allahu Akbar. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu kita semua kena tahu apa peranan kita. Nak jaga agama, nak jaga diri. Saya baca dalam satu kitab, dalam satu buku karangan Dr. Abdullah Nasir Alwan. Kitab yang berjudul Darul Syabab fi Hamli Rayatul Islam. Peranan pemuda-pemudi dalam menjunjung panji-panji Islam. Dia bagi peranan yang paling utama. Peranan yang paling utama kepada golongan lelaki, pemuda wanita. Peranan yang paling utama ay ya'rif asy-syabab al-ghayah allati min ajliha khalaqallahu al-insan. Seorang pemuda, lelaki maupun wanita, dia kena tahu, kena letak dalam kepala dia, kenapa Allah Subhanahu wa taala buat dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala buat kita semua ni? Kenapa? Kadang-kadang kita kadang-kadang fikir, setahun mungkin sekali dua dia masuk program Qiyamul Lail. Habis-habis kadang-kadang payah nak fikir dulu malam-malam. Kenapa Allah buat aku? Saya nak tanya, saya angkat tangan lah siapa? Pernah duduk fikir? Dulu terfikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala buat aku? Ada pernah fikir? Siapa nak tanya siapa angkat tangan? Angkat tangan tengok. Kan duduk seorang-seorang lepas habis study ke, lepas habis kuliah ke, waktu lihat duduk fikir sejenak, kenapa Allah Subhanahu wa taala buat itu. Dan ini ramai orang fikir pun. Mungkin orang saya dengar, tapi tak, jangan sangat orang yang muhasabah. Fikir kenapa Allah Subhanahu wa taala buat dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala buat kita? Ada jawapan tak? Ada tak jawapan? Tidur kan? Mengantuk kan? Tak ngantuk? Tanda mati yang kedua. Tanda mati yang kedua dalam program ceramah, dia tidur. Siapa yang tidur kena taubat cepat-cepat. Ada yang tidur ke? Oh, semua bangga dulu bagus. Kenapa Allah Subhanahu wa taala buat kita? Tak ada sebab. Sikit pun sikit apa pun maksudnya sikit apa pun tak ada sebab lain Allah buat kita. Tak ada sebab
pun sebab Allah buat kita kecuali hanya untuk pandang, hanya untuk ibadah. Semua orang tahu. Kalau kita tengok ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa yang kita faham dalam ayat ini? Aku tak cipta jin, manusia kecuali hanya untuk ibadah pada aku. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau ustaz-ustaz, kalau ada ulama yang belajar bahasa Arab, kalau dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu wa taala katakan perkataan wama dan illa. Wama khalaqtul jinna wal ins illa. Ada perkataan wama, ada perkataan illa, memberi maksud lil asli atau lil qasri. Memberi maksud untuk mentakhsiskan, nak mengkhususkan. Maknanya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak beritahu, aku tak buat manusia, aku tak buat jin, tak ada sikit pun sebab lain, hanya untuk ibadah 24 hours hanya kepada aku. Kalau kita fikir, ada ustaz, mana 24 jam ibadah payah. Kita orang muda, saya muda, sahabat-sahabat muda, lelaki perempuan, semua muda. Kita nak enjoy hidup ni, betul tak? Kita nak enjoy. Orang muda kalau tak enjoy, dia tak muda. Orang muda bagus, tengok skema jalan bagus, Assalamualaikum, maksudnya orang tak enjoy hidup macam tu. Orang muda dia kena enjoy. Tunggu nyanyuk lah, kan? Tunggu nyanyuk lah, tunggu nyanyuk lah. Orang muda dia kena enjoy. Kalau kita nak ibadah 24 jam, macam mana nak enjoy? Ibadah 24 jam macam mana nak enjoy? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ibadah lah satu-satunya cara dapat bagi kita tahan dengan cabaran. Kita nak tahan cabaran sekarang, cabaran yang ada di hadapan mata kita, kita nak tahan betul-betul, pastikan kita semua ibadah 24 jam. Tak boleh kerja lain, mesti ibadah 24 jam. Logik tak logik? Kemain, tak logik. Mesti kena ibadah 24 jam. Tak boleh buat kerja lain sikit pun. Mesti. Setiap masa, setiap saat, mesti ibadah. Sebab hanya ibadah yang boleh bawa kita ada iman, yang boleh bawa kita jadi orang yang ada takwa. Hanya orang yang ada takwa sahajalah yang boleh tahan cabaran yang tadi. Datanglah apa depan mata dia pun, semua dia boleh tahan sebab dia ada takwa. Orang yang ada takwa, orang yang ibadah 24 jam. Macam mana nak ibadah 24 jam? Kan? Kalau kita tengok maksud ibadah, kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, Imam Ibn Taymiyah sebutkan ibadah adalah satu perkara, ini saya jawab ini secara ringkas. Ibadah adalah satu perkara yang mencakupi semua perkara. Ibadah satu perkara yang mencakupi semua perkara yang kita buat atas muka bumi. Semua sekali. Kita bangun, kita tidur, kita duduk. Ada tak lagi perkara lain? Selain bangun, tidur, duduk. Makan, duduk kan? Makan, bangun, duduk, balik. Ada tak lain selain perkara yang kita buat? Bertinggung pun duduk juga. Melompat ni dia bangun kan, dia macam kita berdiri dalam melompat ni kan. Ada juga melompat duduk. Ada awak pernah melompat baling? Ada melompat baling mesti diusir kan, melompat budak tu tak pernah juga kan. Allahu Akbar. Maknanya hidup kita hanya duduk, baling, bangun je. Semua 24 jam semuanya jadi ibadah. Macam mana nak buat? Kata Imam Ibn Taymiyah, semua perkara yang kita buat, yang Allah Subhanahu wa taala suka, likulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali zahirah wa batinah, katanya. Ibadah ni semua benda yang kita buat yang Allah Subhanahu wa taala suka, Allah Subhanahu wa taala redha, zahir dan juga batin, dan benda tersebut qaulan atau fi'lan, sama ada benda itu perkara, perbuatan ataupun percakapan. Saya bagi contoh lah bagi payah faham. Contoh. Saya bagi contoh. Kita sekarang kita sedang buat apa? Kita sedang buat apa? Kita
Duduk. Kita sedang duduk dengan ceramah dalam satu majlis ilmu. Kita duduk. Duduk adalah salah satu perbuatan. Kita duduk dalam majlis ceramah. Perbuatan ini Allah Subhanahu Wa Taala suka, Allah Subhanahu Wa Taala redha. Kalau kita duduk dalam majlis itu ada talian tiang. Sekali mesti talian tiang kan? Kita duduk talian tiang, RM25. Allah suka atau tak suka? Tak suka. Allah suka. Sekarang kita duduk, Allah suka, Allah Subhanahu Wa Taala redha. Kata-kata itu betul kita duduk ni. Kata mana duduk kata bunyi opek tanda kan? Mesti perbuatan. Zahir itu apa? Zahir kita duduk, batin untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ibadat. Allahu Akbar.